Selamat sejahtera, nama saya Tan Yiyit, nombor matriks TL23012. Tajuk pembentangan kumpulan kami ialah pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Topik ini membincangkan pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk. Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa iaitu Information Communication Technology ICT. Terjemah dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan pelbagai lagi tapak digital. Ianya menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi, termasuk di Malaysia. Dari satu segi, ICT merapatkan jurang komunikasi. Namun, tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikannya seperti digital jungle. Serentak ICT boleh jadi kawan dan jadi lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan. Dengan berleluasanya fake news melalui media sosial seperti Facebook adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai pros and cons mengenai ICT perlu diwacanakan. Objektif: memahami ICT sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Hasil pembelajaran: menghuraikan hubungan manusia dan teknologi, membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT dan menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. Topik yang dipelajari termasuklah evolusi dan pengglobalan teknologi, hubungan manusia dan ICT, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional dan isu semasa ICT. Evolusi bermaksud perubahan teknologi yang akan terus meningkat dan berkembang dari satu masa ke satu masa yang lain. Manusia perlulah bersikap terbuka dan mengikut arus kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan. Ilmu berkaitan teknologi perlu dititik beratkan dan dikuasai bagi meningkatkan kompetensi dan kemahiran bagi mengikut arus pengglobalan teknologi. Globalisasi pula bermaksud zaman yang penuh dengan cabaran kerana semua maklumat diperolehi dengan cepat dan tanpa ada sekatan geografi. Pada hari ini, ramai manusia memperkatakan tentang globalisasi dan mereka memberi pelbagai tafsiran tentangnya, sama ada positif maupun negatif. Oleh itu, manusia perlu menggunakan akal yang waras yang berpaksikan ajaran agama bagi menilai sesuatu maklumat dan bahan yang diperolehi melalui teknologi. Pada hakikatnya, pengglobalan teknologi sangat memberi manfaat kepada manusia bagi memudahkan sesuatu urusan dan pekerjaan. Contohnya, dalam bidang pertanian, makanan, pengangkutan, pembinaan, teknologi maklumat, kewangan, perindustrian, perhotelan, komunikasi dan sebagainya. Seterusnya, sejarah evolusi dan pengglobalan teknologi. Rogers, 1991 telah mengkategorikan sejarah perkembangan ICT kepada 4 era utama, iaitu era penulisan, era percetakan, era telekomunikasi dan era interaktif atau saling bertindak. Pertama sekali, era penulisan. Era penulisan bermula sejak tahun 4000 sebelum Masihi apabila orang Sumeria menulis pada papan batu. Buku penting disalin semula dengan tulisan tangan oleh individu yang mempunyai tulisan yang kemas. Pengetahuan tidak dapat berkembang dengan luas kerana bahan bacaan terhad dan menjadi milik eksklusif mereka yang boleh membaca. Seterusnya, era percetakan. Era percetakan bermula pada tahun 1456 apabila terciptanya mesin cetak oleh Gutenberg dari negara Jerman. Teknologi percetakan telah wujud di negara China sekitar tahun 1041 dengan terciptanya kertas dan mesin taip cerai di China. Dengan ini, lebih banyak buku dapat dicetak dan diedarkan. Justeru, ilmu pengetahuan dapat berkembang. Pada era ini, media massa pertama iaitu akhbar telah diterbitkan. Seterusnya, era telekomunikasi. Bermula pada tahun 1844 apabila Morse telah mencipta telegraf. Teknologi ini membolehkan manusia berkomunikasi pada jarak jauh. Ciptaan lain juga telah muncul dalam era ini seperti telefon,
radio dan TV. Teknologi telekomunikasi telah membuka jalan untuk kemajuan ICT yang kita nikmati dan gunakan sekarang. Akhir sekali, era interaktif yang bermula pada tahun 1946 dengan terciptanya komputer. Orang ramai perlu aktif untuk mendapat dan memilih maklumat yang dikehendaki kerana terdapat banyak sumber maklumat dalam pelbagai bentuk yang dapat digunakan. Ini membolehkan integrasi pelbagai media dan menghasilkan media yang mempunyai kepelbagaian fungsi. Evolusi ICT di Malaysia. Di Malaysia, perkembangan teknologi maklumat bermula pada tahun 1983 apabila jurutera dan ahli akademik Malaysia iaitu Dr. Muhammad Awanglah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Beliau telah membuat hubungan internet yang sama di akhir tahun 1984 ketika beliau ditempatkan di MIMOS iaitu Malaysian Institute of Microelectronic System. Penubuhan MIMOS oleh kerajaan menyediakan peluang kepada warga Malaysia yang cerdik IT untuk menghasilkan hubungan internet yang lebih baik. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia iaitu RANCOM dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Awanglah. Universiti-universiti tempatan merupakan pengguna RANCOM pada peringkat awal. Ianya terus berkembang dengan sokongan dan perhatian dari pihak swasta. Tumpuan awal penggunaan RANCOM ialah pada mel dan forum elektronik. Walaupun ia mempunyai keupayaan komunikasi dan perkongsian sumber. Projek RANCOM bukan sahaja memberi pengalaman dari segi pembangunan teknologi, malah ia juga mendedahkan beberapa kelemahan, kekurangan dan juga potensi penggunaan teknologi rangkaian komunikasi dan isu-isu pengurusan yang berkaitan dengannya. Berdasarkan pada pengalaman ini, program jaring iaitu Joint Advanced Integrated Networking telah dirumuskan dan ianya dilancarkan pada 1991 yang bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Secara praktiknya, segala kegiatan dan pengalaman projek RANCOM telah diserapkan ke dalam projek jaring. Hubungan manusia dan ICT. Hubungan manusia dan ICT merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Manusia dikenali sebagai pengawal dan pengguna kepada teknologi, manakala teknologi pula menjadi sebahagian perkara yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Manusia meningkatkan perkembangan penciptaan teknologi-teknologi baru. Ini merupakan simbol titik majunya peradaban manusia. Manusia dituntut mempelajari dan memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien. Teknologi yang berkembang mampu mengubah kehidupan manusia. Dalam aspek teknologi komunikasi dan media, teknologi telah memudahkan hubungan dalam kehidupan seharian. Contohnya, segala maklumat berkaitan perkara-perkara yang mustahak. Dalam bidang pertanian, gabungan teknologi untuk mengukur dengan tepat bagi setiap proses pertanian bagi memastikan setiap sumber digunakan dengan optimum. Contohnya, drone digunakan untuk mengambil gambar imej tanaman dan imej ini boleh dianalisis untuk mengesan penyakit pada pokok, kadar klorofil, kadar kelembapan tanah dan kewujudan serangga perosak. Ini juga dapat memberi keuntungan yang maksimum dan meningkatkan produktiviti serta pengeluaran pertanian mampan. Teknologi juga dapat meningkatkan dan menggalakkan operasi komersil berskala besar, sama ada dalam bentuk sistem perladangan, berkelompok atau estet. Dalam bidang makanan pula, penggunaan jentera berteknologi dalam kerja penanaman membolehkan peningkatan dalam pengeluaran pertanian industri makanan yang dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak pada masa singkat. Penggunaan jentera berteknologi dapat membuka kawasan baru untuk ladang pertanian dengan mudah dan cepat. Teknologi juga dapat membantu membekalkan sumber makanan yang mencukupi. Teknologi dalam industri makanan dapat meningkatkan prestasi ekonomi dan dapat bertindak sebagai negara pengeluar makanan. Dalam aspek pembinaan, teknologi baru sentiasa mengubah fungsi peralatan pembinaan. Sebagai contoh, pengkomputeran komprehensif,
percetakan 3D, robot otonomi dan teknologi hijau. Semuanya menyediakan fungsi baru untuk peralatan pembinaan. Pemaju boleh melengkapkan projek dalam tempoh yang lebih singkat. Ini dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dengan penggunaan pembinaan yang lebih baik. Melalui jentera, peralatan, bahan dan perancangan projek yang terperinci, dapat menjimatkan masa pembinaan dan penghasilan kualiti kerja yang baik. Ini dapat menjimatkan kos dengan mengurangkan tenaga buruh. Teknologi maklumat pula dapat memudahkan komunikasi sesama manusia tanpa batasan waktu dan tempat bagi mendapatkan isu-isu semasa atau maklumat terkini. Dalam bidang kecerdasan buatan ataupun dikenali sebagai Artificial Intelligence, mampu melakukan tugas dan fungsi mirip yang dijana pemikiran manusia. Akhir sekali, dalam bidang pengangkutan, teknologi mengesan kenderaan masa sebenar yang membolehkan kenderaan memaklumkan pemberitahuan sekiranya berlaku peristiwa yang tidak dijangka dan berita perjalanan kepada penumpang secara lebih peribadi. Nama saya Lau Kachun. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang pertamanya, kita haruslah menghormati privasi pengguna yang lain. Privasi pengguna bukan sahaja melibatkan keselamatan mereka, namun juga melibatkan keselamatan harta milik mereka. Terdapat pengguna ICT yang tidak beretika. Mereka menggunakan teknologi yang sedia ada untuk mengeksploitasikan maklumat pengguna yang lain untuk keuntungan sendiri. Ini akan menyebabkan kerugian dalam harta bagi pengguna yang lain. Bagi satu contoh ialah kalau seorang pekerja yang tidak beretika telah menyebarkan maklumat sulit syarikat di laman sosial ataupun internet, ini akan menyebabkan syarikat tersebut mengalami kerugian. Seterusnya, kita haruslah memberi pertimbangan dan hormat kepada pengguna yang lain. Kini, penggunaan Facebook, Instagram, etc. telah semakin menggantikan komunikasi secara fizikal dalam seharian kita. Namun, ini juga mengakibatkan terdapat semakin banyak pengguna mereka bersikap kurang adab apabila berkomunikasi secara atas talian dengan pengguna yang lain. Mereka berani menunjukkan sikap-sikap buruk mereka di atas talian kerana mereka mengetahui bahawa dalam internet tiada siapa yang mengetahui identiti sebenar mereka. Jadi, sebagai seorang pengguna yang beretika, kita haruslah sentiasa memastikan kita mengekal sikap kesopan mahupun di dunia sebenar ataupun di dunia ICT. Selepas itu, kita haruslah sentiasa bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain semasa berkomunikasi dalam internet. Kita harus memahami bahawa segala perbuatan kita adalah di dalam internet adalah di bawah pemanduan undang-undang negara. Kita haruslah bertanggungjawab terhadap segala kelakuan dan komen yang telah diberi oleh kita dalam internet supaya tidak menyentuh larangan undang-undang negara. Bagi satu contoh ialah pada awal-awal ini seorang juruteknik aplikasi sosial telah dijatuhi hukuman penjara dan juga denda sebanyak 12,000 kerana menjadi seorang keyboard warrior dan tidak mengetahui kalimah Allah yang ditulis menghina agama Islam. Seterusnya, kita haruslah menghargai hak harta intelek. Menghargai hak harta intelek adalah kunci dalam memastikan perkembangan yang berkesan dan beretika dalam bidang ini. Hak harta intelek dalam ICT juga melibatkan perlindungan terhadap privasi dan keselamatan data. Pengguna internet yang beretika haruslah menghormati ciptaan pengguna yang lain dengan tidak menggunakan ciptaan mereka ataupun produk mereka untuk manfaat sendiri. Dengan menghormati hak harta intelek, amalan penggunaan teknologi secara beretika dapat dipupuk dengan mengelakkan penyalahgunaan teknologi, termasuklah peniruan tidak sah ataupun penyebaran berisian palsu. Selepas itu, kita haruslah menjauhi diri daripada melayari laman web yang berunsur negatif. Dalam masa kini, terdapat banyak
laman web yang berunsur pornografi semakin berleluasa. Pengguna-pengguna memainkan peranan yang penting dalam membendung keadaan ini berterusan. Dengan itu, kita haruslah menjauhi laman web yang berunsur negatif, bukan sahaja pornografi tetapi juga laman web yang berunsur negatif seperti yang agresif ataupun menyentuh isu-isu sensitif seperti agama kaum lain, kerana kandungan ini bukan sahaja akan menyebabkan akan mempengaruhi orang lain tetapi diri juga. Akhir sekali, kita haruslah menghindari diri daripada penyalahgunaan ICT. Kini berbagai teknologi ICT telah banyak meringankan beban kerja seharian pengguna. Tetapi ini juga menyebabkan segelintir pengguna yang menyalahgunakan kemudahan internet untuk manfaat mereka sendiri. Mereka telah melakukan perbuatan yang tidak sah seperti pengodaman komputer, penipuan atas talian dan isu-isu lain yang melibatkan kes-kes jenayah. Berbagai isu penyalahgunaan internet ini telah mengancamkan ketenteraman negara dan menggugatkan keselamatan pengguna internet. Oleh itu, sebagai seorang pengguna yang beretika, kita haruslah sentiasa bersyukur atas kemunculan kemudahan internet dan menggunakan internet secara rasional. Seterusnya, marilah kita bincangkan tentang topik ICT tanpa pengukuhan kesepakatan nasional. Dan sejak kemunculan kemudahan ICT, ia telah menjadi salah satu cara untuk memupuk kesatuan dalam kalangan rakyat. Antara faktornya ialah akses informasi yang merata. Melalui kemudahan internet, akses yang lebih mudah terhadap informasi bagi semua lapisan masyarakat, termasuklah daerah-daerah yang terpencil. Dengan demikian, kesenjangan informasi dapat dikecilkan, maka rakyat dapat memperkuat kesedaran terhadap identiti nasional dan peranan masing-masing sebagai seorang rakyat Malaysia. Seterusnya, faktor kedua adalah pendidikan online ataupun e-learning. Melalui kemudahan ICT, kerajaan dapat menyediakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualiti. Program e-learning yang disediakan oleh kerajaan dapat menyediakan pendidikan yang berkualiti bagi semua siswa di seluruh negara. Dengan itu, rakyat Malaysia diberi peluang pendidikan yang luas melalui platform internet. Yang faktor ketiga ialah komunikasi tanpa sempadan. Melalui media sosial, forum online dan platform komunikasi yang lain, ICT telah memudahkan interaksi antara warga negara dari berbagai kaum dan agama. Mereka dapat berkawan dengan pengguna yang dari kaum yang berbeza melalui internet dan memahami berbagai budaya dan agama antara kaum-kaum yang berbeza dalam negara. Dengan ini dapat membantu dan memperkuatkan rasa kesatuan nasional. Dan faktor yang akhir ialah kemudahan ICT telah menyebabkan perkembangan ekonomi digital. ICT memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi digital. ICT telah membangunkan sektor e-commerce dan juga industri kreatif dalam negara kita. Sebagai contohnya, aplikasi Shopee ataupun Facebook telah memberi peluang bagi seluruh rakyat seluruh negara untuk menjana pendapatan melalui penjualan barangan secara live di internet. Ini bukan sahaja kemudahan bagi sesuatu kaum yang tertentu, tetapi ialah seluruh rakyat di negara. Maka pertumbuhan ekonomi yang merata dapat mengurangkan jarak kemiskinan antara kaum dan juga meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Dengan ini, ekonomi negara bukan lagi dimonopoli oleh sesuatu kaum yang tertentu, tetapi diberi peluang yang sama bagi semua kaum untuk menjanakan pendapatan melalui internet. Seterusnya, marilah kita bincangkan tentang isu semasa ICT. Isu pertama yang akan kita bincangkan ialah isu scammer ataupun penipuan.
Isu scammer akan merosakkan kepercayaan antara pengguna ICT. Penipu akan cuba menyamar sesiapa sahaja yang berpeluang untuk mendapat maklumat peribadi seseorang pengguna, dan penipu akan menggunakan maklumat yang didapati untuk mengauk keuntungan daripada pengguna yang lain. Penipuan dalam talian boleh menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bukan sahaja kepada mangsa tetapi juga kepada negara. Untuk mengatasi isu penipuan dalam ICT, pengguna haruslah mengamalkan etika penggunaan ICT dan meningkatkan kesedaran diri tentang teknik-teknik penipuan yang lazim dan cara-cara untuk mengenal pasti serta mengelakkannya. Isu kedua yang akan dibincangkan ialah teknologi deepfake. Teknologi deepfake merupakan satu teknologi yang menghasilkan video dan audio dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk memasukkan wajah dan suara orang lain. Maksudnya, melalui teknologi deepfake kita dapat menukarkan wajah ataupun suara seseorang dalam video kepada wajah yang lain ataupun suara yang lain. Dan deepfake boleh digunakan untuk membuat visual palsu yang menampilkan individu yang sebenarnya tidak pernah melakukan atau mengucapkan apa yang dipaparkan dalam video tersebut. Dan perbuatan ini boleh digunakan untuk tujuan penipuan politik, pencemaran nama baik. Teknologi deepfake telah merosakkan integriti visual dan audio yang boleh mengancamkan keselamatan individu dan mempengaruhi keputusan masyarakat. Video deepfake yang memalsukan ketulusan dan penyataan individu boleh mencetuskan keliruan dan merosakkan reputasi seseorang. Isu semasa ICT yang terakhir akan dibincangkan oleh kita ialah penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu boleh merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap sumber berita dan institusi media. Ini boleh mencetuskan kebimbangan, keliruan dan kompleks sosial yang menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Berita palsu seringkali digunakan untuk memecah belahkan masyarakat dengan menyebarkan kandungan yang menghasut dan bermotifkan perkauman, agama atau politik. Ini akan mengancamkan kesepaduan sosial dan boleh memperburuk kepercayaan dalam masyarakat. Dan penyebaran berita palsu mempengaruhi integriti proses demokrasi dengan menyebarkan maklumat yang tidak benar dan menyesatkan sehubungan dengan pilihan raya, calon politik ataupun isu-isu politik penting. Dan keadaan ini akan merosakkan kepercayaan sistem demokratik dan mungkin mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Kesimpulannya, pemupukan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT dapat memperkuat rasa kesatuan, identiti nasional dan kesejahteraan dalam kalangan rakyat di seluruh negara. Segala aktiviti penyalahgunaan teknologi ICT haruslah dihindari demi kesejahteraan rakyat dan negara. Kesatuan nasional dapat diperkuat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Ini sahaja pembincangan kita. Sekian, terima kasih.